Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua penonton yang hadir dapat bersama-sama pada hari ini, episod yang kedua. Hari yang kedua insya-Allah, sebagaimana yang kita janjikan, bermula semalam hari Jumaat, kita telah sama-sama mulakan sesi Ijlis Bina, satu program yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam Smiti Tahfiz Tuk Guru Pasir Putih, Kelantan. Jadi insya-Allah sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam perbincangan semalam, insya-Allah hari ini kita akan memulakan berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Insya-Allah saya ulang sebagai mukaddimah. Insya-Allah program ini akan berlangsung setiap hari jam 6 suku petang. Jadi minta sahabat-sahabat Facebookers sekalian untuk share dan juga kongsikan makluman ini kepada semua rakan-rakan dan juga keluarga. Mudah-mudahan menjadi sumber untuk sama-sama kita bermuzakarah, berbincang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam insya-Allah. Dan sebagai makluman, saya Wan Abu Bakar bin Wan Mahusin akan fokuskan berkaitan dengan ilmu tajwid, dan khususnya slot saya akan sekitar berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Kita akan mulakan dengan huruf-huruf hijaiyah yang disebut sama ada disebut sebanyak 28 huruf ataupun 29 huruf hijaiyah. Jadi kita mulakan hari ini dengan huruf alif, sebagaimana yang biasa kita dengar anak-anak pelajar daripada pasti dan seterusnya, taski dan taska, berkaitan dengan huruf hijaiyah yang dinyanyikan oleh anak-anak kita, alif, ba, ta sehinggalah huruf ya. Jadi pertama sekali untuk hari ini, perkongsian ringkas kita hari ini berkaitan dengan huruf alif. Pertama sekali, huruf alif ni sekiranya kita tengok kepada mushaf Al-Quran, mushaf Al-Quran ni mushaf kita lah, Al-Quranul Karim yang ada di rumah kita tu, sama ada di masjid dan sebagainya, kita akan jumpa contoh yang paling mudah kita ingat, kita sebut alif dia, sebut alif, dan dari segi dia punya bentuk dia ialah alif ni bentuk dia straight, panjang. Cumanya beza dia, soalan saya tanya kemarin, beza di antara alif dan hamzah. Kalau alif hanya ada alif sahaja, kalau hamzah dia ada alif sebagai rumah dia, dan hamzah tu berada di atas huruf alif. Okey, secara jelasnya saya buat satu kesimpulan, bila sebut huruf alif ini merujuk kepada aliful mad, aliful mad. Sebab tu ada setengah ulama yang menyebut bagaimana huruf alif ini tidak termasuk dalam huruf hijaiyah. Tak apalah, tu perbincangan perbahasan. Ada yang menyebut dia telah disekalikan berkaitan dengan huruf alif tadi. Okey, bila kita sebut huruf alif, dia berkait dengan nama, dipanggil huruf mad. Huruf mad. Yang juga huruf mad ini dalam perbincangan ilmu makhraj berkait dengan tajwid, huruf mad ini keluar daripada, dia panggil, istilah dia ialah al-jawf. Okey.
sebelum saya teruskan, sukalah untuk saya baca sekali lagi gelaran. Saya ambil daripada satu perbincangan tentang ilmu tajwid ni. Disebut sebagai gelaran bagi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah mempunyai beberapa gelaran berdasarkan makhraj. Ini sebelum kita teruskan lagi berkait dengan huruf alif. Setengah ulama membincangkannya dalam kitab-kitab mereka. Adapun Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi telah menyebut dalam kitabnya Al-Ain berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi hari ini kita akan sentuh mula-mula ialah berkaitan dengan huruf alif. InsyaAllah huruf yang seterusnya, huruf ba dan ta dan seterusnya pada hari yang berikutnya, insyaAllah. Okey. Jadi kalau kita kategorikan huruf alif ini berada pada huruf yang disebut sebagai makhrajnya ialah al-jawfiyah. Al-jawfiyah. Tak apalah, istilah bahasa, istilah secara ilmi itu kita dengar sebagai perbincangan kita. Cuma saya nak tekankan di sini huruf al-jawfiyah ini ialah huruf yang disandarkan kepada al-jawf, ataupun kita istilahkan sebagai rongga. Di manakah kawasan rongga? Jadi rongga ni dalam istilah ilmu perbincangan tentang makhraj, rongga ni ialah ruang-ruang yang disebut sebagai ruang kosong, ruang yang ada dalam mulut kita. Dia rongga ada dua. Yang pertama ialah rongga mulut, yang kedua al-khayshum, rongga hidung. Perbincangan al-khayshum kita akan sebut pada episod yang lain. Jadi pada episod yang kedua pada hari ini, rongga mulut ini merujuk kepada ruang kosong. Kalau saya baca di sini ialah rongga mulut dinamakan jawfiyah kerana hurufnya keluar daripada rongga. Apa maksudnya lagi? Ialah ruang udara tekak hingga ke mulut. Maknanya masuk ruang udara ni ialah dalam mulut kita ni, lidah tu, atas tu dan langit keras. Ruang kosong di antara keduanya. Dan sebenarnya boleh juga kita sebutkan bila sebut tentang huruf alif, huruf ya dan huruf waw, kita kena bezakan dengan huruf alif. Ya tu ya yang disebut sebagai ya huruf mad dan waw huruf mad. Cuma kita fokuskan hari ini ialah huruf alif. Dan sebenarnya bila kita sebut huruf alif, dia akan berkait lagi dengan huruf-huruf mad yang lain. Sebab dari segi tempat keluarnya sama. Okey, itu yang pertama. Maknanya kita sebut sebagai huruf alif, iaitu huruf yang keluar daripada rongga mulut. Okey, yang kedua kita sebut tadi ialah rongga mulut ni kawasan mana? Kawasan di antara lidah dan langit, ruang-ruang kosong dalam tu. Ruang-ruang kosong dalam mulut kita. Okey, sebenarnya huruf mad ataupun huruf alif ini termasuk dalam huruf mad yang kita sebut. Huruf mad ni ada 3. Sebab tu saya sebut tadi, kita kena tahu alif mati, waw mati dan ya mati. Bila sebut alif mati, waw mati dan ya mati, dan dengan syarat sebelum dia yang kita nak istilahkan sebagai huruf mad, sebelum dia kalau alif mati, sebelum dia mesti ada huruf yang berbaris atas. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka. Surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu. Iyyaka, ya, selepas huruf ya adanya alif mati. Maka pada ketika tersebut huruf alif ni adalah maknanya dia praktis dia. Cara sebutan dia akan dipengaruhi oleh huruf ya sebelumnya. Sebab huruf mad ni ataupun huruf alif ni termasuklah huruf waw ataupun huruf ya. Kesemua huruf mad ini dia bergantung kepada huruf sebelumnya. Sebab itulah kalau dalam perbincangan ilmu makhraj juga, tajwid ini juga, sebagaimana yang saya telah sebut juga kemarin, huruf-huruf ni kita istilahkan secara umumnya diistilahkan dengan dua nama yang umum, iaitu al-mufakhamah dan al-muraqqaqah. Apa maksud al-mufakhamah? Ialah huruf
yang dibaca dengan tebal. Dan huruf al-muraqqaqah ialah huruf yang dibacakan dengan bacaan nipis. Okey. Cumanya apabila huruf mad sebelum dia adalah huruf-huruf yang bersifat nipis, maka bacaan madnya akan bunyi nipis lah. Dan kalau kita boleh sebut lagi, huruf yang bersifat al-mufakhamah ini, istilah dia al-mufakhamah ataupun huruf yang bersifat tebal, dia adalah huruf-huruf yang ada 7 huruf. Huruf kha, sad, huruf dad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf dan huruf dha. Ada 7 huruf. Mana yang disebut sebagai huruf yang bersifat tebal. Dan sebenarnya huruf yang 7 ini juga disebut dalam matan-matan tajwid, ia adalah huruf yang bersifat isti'la. Huruf yang bersifat isti'la inilah antara huruf yang sama yang digelar sebagai huruf al-mufakhamah yang ditebalkan. Saya ulang balik. Huruf mana? Huruf kha. Huruf kha yang ada titik. Huruf sad. Huruf dad. Huruf ghain. Huruf ta. Huruf qaf dan huruf dha. Okey, 5 huruf ini 7 huruf ini adalah huruf yang bersifat tebal. Yang mana sekiranya huruf-huruf yang 7 ini yang digelar sebagai al-mufakhamah ini ataupun huruf yang bersifat isti'la ini, semasa kita baca dia dan selepas huruf ni ada huruf alif, maka huruf alif tersebut ataupun bacaan mat tersebut kita akan bunyi dia nipis, tidak tebal. Dia akan berbunyi tebal. Tertukar. Dia akan berbunyi tebal sekiranya 7 huruf ini berada di hadapan huruf mat. Cuma hari ini kita khusus perbincangan huruf alif. Sebenarnya kita telah masuk perbincangan kepada huruf-huruf mat yang lain. Okey. Jadi sekarang ni sukalah saya untuk sebut bahawasanya perbincangan huruf alif ini, yang pertamanya yang tadi, supaya kita tidak tertukar dengan huruf hamzah. Hamzah perbincangan yang lain, huruf yang lain. Hamzah ni biasanya ada alif di bawahnya. Ada huruf alif, tetapi bila bergabung antara alif dan hamzah di atasnya tu, dia tak panggil huruf alif dah, dipanggil hamzah dah. Huruf hamzah. Jadi hari ini kita kena kenal huruf alif, yang ialah huruf alif yang hanya semata-mata ada alif panjang sahaja. Ada huruf itu sahaja, itulah alif. Biasanya yang kedua, yang seterusnya ialah bila kita sebut huruf alif ataupun huruf mat, dia tidak mempunyai tanda. Tanda mati ke macam mana, tak ada. Dia tidak mempunyai tanda. Dia hanya kosong sahaja. Okey, mungkin tuan-tuan ada soalan yang nak tanya, boleh tanya soalan sekiranya berkait dengan perbincangan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dia, kita telah masa hampir 11 minit dah. Jadi kita buat kesimpulan. Maknanya setiap hari kita akan ringkas sahaja, insya-Allah. Jadi kesimpulan dia, huruf-huruf hijaiyah ini ialah huruf yang keluar daripada rongga. Yang kedua, rongga kawasan mana? Kawasan ruang-ruang kosong dalam mulut kita sehingga ke halkum. Kalau saya sendiri pengalaman secara talaqi dengan guru saya menyebut, sebenarnya bila sebut huruf-huruf yang bersifat yang berkait dengan rongga ni, terutamanya rongga mulut, kita kena rasa sehingga ke bawah, sehingga ke perut deh. Jadi tu kita kena kena dengarlah. Dia kaedah talaqi yang saya selalu sebut. Kaedah talaqi musyafahah ini mesti menghadap guru. Sebab itulah kalau boleh tuan-tuan di luar sana, sahabat-sahabat Facebook saya, boleh carilah guru-guru untuk kita perbetulkan bacaan kita. Jadi perbincangan kami di page ini hanya sekadar teori sahaja, yang mana secara praktikalnya mesti menghadap guru, mesti menghadap guru kita, mesti bertemu dengan guru, barulah akan lebih tepat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan para sahabat dan para ulama kita salafus salih berkaitan dengan kaedah untuk belajar ilmu, kaedah untuk menuntut ilmu. Jadi perkongsian ringkas saya pada hari ini ialah berkaitan dengan huruf alif. Jadi kesimpulan yang akhirnya huruf alif ini akan bergantung bunyinya sama ada tebal ataupun nipis, bergantung kepada huruf yang sebelumnya. Sekiranya huruf sebelumnya ialah huruf yang berbaris atas dan huruf tersebut ialah huruf yang bersifat isti'la ataupun huruf yang disebut sebagai al-mufakhamah dalam pembahagian tadi, maka dibunyikan tebal. Contoh kita baca wa idh qala, qa, bunyi qa, wa idh qala, kita baca qa dengan tebal. Sebab apa? Sebab sebelum huruf alif itu adalah huruf qaf yang berbaris atas. Kalau tadi dalam surah Al-Fatihah iyyaka, dia bunyi sedikit merendah ke bawah. Sebab apa? Sebab sebelumnya huruf ya. Huruf ya bukan bersifat tebal. Sebenarnya bila kita bertemu dengan banyak lagi contoh-contoh, kita akan nampaklah perbezaan di antara huruf alif yang sebelumnya ada huruf yang bersifat tebal ataupun sebelumnya yang bersifat nipis. Jadi InsyaAllah itu sahaja yang saya boleh kongsikan pada petang ini. InsyaAllah setiap hari, saya ulang kembali, program Ijlis Bina yang kami susun peringkat Sekolah Menengah Integrasi Trust Islam, Smiti Tahfiz Tok Guru, sambil kami untuk memperkenalkan sekolah kami dan juga untuk menjemput semua ahli masyarakat untuk kita sama-sama mengambil manfaat dan dapat belajar bersama-sama, insyaAllah. Jadi saya ulang kembali, program Ijlis Bina akan berlangsung setiap hari bermula 6 suku petang, akan berakhir sekitar 6.30 ataupun 6:35 minit, sehingga paling lama setengah jam sahaja. Jadi insyaAllah kita akan istiqamah perkongsian santai dan juga perkongsian secara umum. Sekiranya ada soalan, tuan-tuan boleh bertanya kepada saya lah, insyaAllah, ataupun pengisi-pengisi yang lain. InsyaAllah tidak saya seorang sahajalah. Ada lagi pengisi-pengisi lain yang akan memberikan pengisian pada petang setiap hari, insyaAllah, berakhir sehingga Ramadan. Sehingga bulan Ramadan, bermula kemarin, hari ini dan esok seterusnya. Setiap hari, pastikan pukul 6 suku petang. Tuan-tuan boleh berada di page kami, Smiti Tahfiz Tok Guru, share kepada sahabat-sahabat yang lain. Esok insyaAllah kita akan bertemu pula dengan huruf ba. Kita nak tahu di manakah keluarnya huruf ba. Ba, bagaimana sebutan dia? Bagaimana ketika dia berbaris atas berbunyi macam mana? Ba ketika mati macam mana? Ba ni keluar daripada mana? Huruf ba ni sifat dia bagaimana? InsyaAllah kita bertemu dalam pertemuan esok, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ijlis Bina. Wallahu a'lam.